العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada kalimah yang lebih indah yang boleh kita sebut apabila kita mendapat nikmat Allah. Itulah nama dia, alhamdulillah. Dan mari kita ajar diri kita ni, apabila dapat nikmat sebutlah banyak-banyak alhamdulillah. Ajar dan ajar dan ajar, terus ajar sampai nanti dia jadi darah daging kita. Duduk kuliah aja sebut dulu alhamdulillah. Duduk kuliah aja sebut dulu alhamdulillah. Masuk surau aja sebut dulu alhamdulillah. Lepas sembahyang aja sebut dulu alhamdulillah. Kenapa? Inilah perkataan yang biasa disebut oleh orang soleh, oleh para nabi, para rasul, kerana mereka benar-benar merasakan apa saja nikmat dan taat yang didapat dibuat ni, apa saja nikmat dan taat dapat dibuat ini tak mungkin boleh berlaku tanpa izin Allah, dan merasakan inilah anugerah yang dia beri kita, bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita baik, bukan sebab kita rajin, bukan sebab kita ini sesuatu istimewa, tidak. Tapi bila rasa ini kurnia, maka tidak putuslah kita mengucapkan alhamdulillah. Okey. Berapa banyak rakam dah. Ni tembak dia jauh pada sekarang ni. Ini geng Putrajaya. Tu geng apa? Sendiri punya. Syam FB. Azri FB. Ni Al-Husna. Oh ni Al-Husna punya. Ni Al-Husna. Al-Husna ada FB ke? Ni FB Al-Husna. Berat dah aku punya ni. Balik buat balik Abang Yaman bawa butang baju Melayu. Ni mana? Main kuliah bukan? Tak apa. Macam mana orang rakam konsert ni. Berapa banyak siaran tu orang rakam konsert. Band-band terkenal dunia dia taruh mic, dia nak umumkan konsert satu dunia. Mic tu betul-betul. Kita tak, kita apa? Kita kuliah agama, kita rakam banyak. Biar orang yang dapat Syam dapat pahala, orang yang dapat Ihsan dapat pahala, Hari dapat pahala, adik ni dapat pahala. Kenapa? Nanti dah mati, benda jalan dapat pahala. Itu nama dia apa? Itu nama dia jariah. Dulu ada satu, saya dah lama tak nampak dia lah. Mungkin dia dah pencen kerja ke. Dia suka ikut saya, kadang-kadang nampak dia kawan ceras. Dia punya peralatan ni, oh macam lagi perang lah. Beg ni, oh lagi satu. Keringat dah habis. Mana nak gantung dia ni? Ini kan dia beg ni dia bawa kan. Lepas tu dia kata ini daripada mana, dia sebutlah satu benda. Kuliah, bukan mai kuliah, apa benda kuliah dun. Kuliah dun. Pernah dengar tak? Kuliah dun. Tu dia yang dia. Dia kata ustaz, saya tak pandai ceramah, tapi inilah jariah saya. Oh, dia cakap begitu tau. Bagus, betul. Perkataan tu sangat betul. Kita rakam kebaikan, kita sebar kebaikan, kita cegah kemungkaran. Dengan sebar kebaikan ni kita cegah kemungkaran. Biarlah orang nak tengok bila tu tak apa. Janji kita dapat rakam dan kita sebarkan segala kebaikan yang ada ni. Allah Ta'ala akan rahmati usaha kita. Allah Ta'ala tengok kita dengan penuh kasih sayang. Hamba-Ku melangsungkan, meneruskan kerja para rasul. Apa? Sebarkan kebaikan. Okey. Sambung kat mana? Abang Jamal, buku apa? Kecap. Bukan tu. Ni. Isyam salah bawa kitab lagi. Buku apa Abang Jamal? Salah kitab. Oh Allah.
Tengok orang banyak mengaji, kitab banyak lembek, tuan-tuan nak bawa kitab. Pian, tanya tu pian, Muka apa tu pian? Tu 102. Dengki kan? Bahawa tiada, aku tahu, aku saja je nak tengok korang tahu tak tahu. Aku tahu, aku tanda ni ni lipatnya namanya. Aku tengok korang tahu tak tahu. Bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu. Dia kata apa? Jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki dengan dua perkara. Katakanlah kita tak boleh nak samakan. Musuh tetap kita rasa musuh, kawan kita rasa kawan, dan dengki ini datangnya pada orang yang kita seteru. Sebab tu jangan suka bergaduh dengan orang. Kita bergaduh dengan orang, tak suka dengan orang, nanti dengki datang. Dengki datang, nanti penghapus dosa, penghapus amal datang. Dia bakar semua amal kita, kenapa? Kita dengki. So, jangan mudah nak bergaduh dengan orang, jangan mudah nak kecil hati dengan orang. Cuba try untuk tabah. Jangan mudah marah dengan orang. Jangan mudah marah dengan orang. Nanti kita apa? Dikatakan kita nanti apa? Kita nanti mudah dengki dengan orang. Kita tak suka dengan orang. Nanti bila tak suka dengan orang, bila mudah marah dengan orang, nanti datang hasad. Tu kita baca semalam dekat mana? Dekat Masjid Nurul Ihsan. Taman Kota, taman apa tu? Taman Kota Ceras Taman Ceras Jaya. Surah Ali Imran ayat 33. Allah kata apa? Bersegeralah engkau kepada keampunan Allah, dan bersegeralah engkau kepada syurga. Itulah dia orang-orang bertakwa. Lepas tu ayat 134 dia kata apa tu? 134 tu dia kata marah. Dia cerita bab marah lah. Iaitu orang-orang yang dia kata apa? Memaafkan kesalahan, orang-orang yang mendermakan harta waktu senang dan susah, dan orang-orang menahan marah. Lepas tu jangan mudah kecil hati dengan orang. Jangan jadi orang yang sensitif dengan orang lain. Kita sensitif dengan Allah. Hukum Allah ni sensitif. Wah, ni tak boleh. Wah, ni boleh. Minta Allah rasakan keseronokan untuk kita buat taat. Ya Allah, saya ingat dulu arwah apa? Ustaz apa tu? Bustanul Arifin, Labuhan Dagang, pondok tu. Apa nama ustaz tu? Apa nama ustaz tu? Dia meninggal tu. Ingat, pondok Bustanul Arifin, apa nama ustaz tu? Ansari, apa nama depannya? Zakaria. Depan dia Ansari, apa? Zakaria Ansari, apa nama dia? Agaknya lah nama Zakaria Ansari. Saya lupa nama dia, lama sangat. Dulu masa dia ada kan, dia ni dia kata pondok dia ni, dia dapat Yayasan Selangor bantuan berapa ribu sebulan, banyak jugalah. Jadi mana-mana pondok kat Selangor, kalau budak-budak nakal, dia kata pondok ni macam sekolah nakal pondok lah. Macam sekolah nakal pondok. Budak-budak pondok yang nakal selalunya diorang hantar kemari. Kalau budak tu masih nak menurunkan pelajaran, dia hantar kemari. Maknanya guru-guru lain tak boleh kawal, ustaz ni ambil. Taulah ambil budak nakal kan. Tu budak pondok ni kadang-kadang trend dia, mak bapak hantar yang gagal akademik, yang kena buang sekolah, yang nakal, hantar pondok. Yang elok-elok tak hantar pondok. Itu jadi tempat bersih buruk. Dia kata gitu tau dengan kami. Lepas tu dia kata dia tak nak, macam nak terima bersih buruk. Susah nak kawal anak nakal ni. Tapi Ustaz Ansari kata dia terima juga. Dia terima. Dan dia kata tak betul-betul doa untuk anak-anak ni supaya dia berubah. Pernah budak-budak ni, sekumpulan budak-budak ni kena marah dia. Dia buat apa tau? Dia terbalikkan kereta kancil ustaz. Dia terbalikkan, dia angkat ramai, dia terbalikkan. Pernah mereka buat begitu. Jadi bila dah cerita, saya kagum lah dia boleh sabar dengan anak-anak ni. Pelajar dia beratus orang. Masa nak balik tu kami salam, dia peluk saya, dia kata doakan saya supaya Allah beri saya rasa cinta dengan apa yang saya buat. Cinta ni apa? Kebaikan. Apa? Mic. Oh tak dengar. Ni. Supaya abang doakan saya
supaya Allah bagi saya rasa cinta pada kebaikan yang dia buat ni. Lepas tu kita nak minta dengan Allah, Allah tolonglah apa jua taat yang kita buat. Allah tolong kita banyak baca Quran, Allah tolong kita berzikir, Allah tolong kita datang majlis ilmu, Allah tolong kita istiqamah, Allah tolong kita boleh beramal, Allah datangkan rasa seronok dalam taat, Allah datangkan rasa seronok dalam ibadat. Nak kena ada. Kalau ini tak ada, nanti dah lama timbul rasa jemu. Allah datangkan rasa seronok, kita duduk dalam majlis fardu ain macam ni, kita rasa best. Ni rasa ni yang tak dapat. Kita rasa best lah duduk dengar. Rasa tak penat rasa seronok lah. Saya pagi tadi, ini kelas nombor 6 lah hari ni. Ini kelas nombor 6. Pagi tadi 4 kelas ada 4 orang ikut. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ikut. Daripada pukul 8, lepas tu kelas pukul 9, lepas tu kelas 10.30, lepas tu sampai pukul 12, lepas tu kelas dekat Pejabat Azri pukul 12.45 sampai 2, lepas tu ada kelas lagi pukul 5 pukul 6. Jadi 4 kelas yang pertama ni ada 4 orang ikut. Bukan umur muda lah, umur macam saya lah. Tapi mereka mungkin dah dapat rasa seronok pada duduk majlis ilmu ni. Mereka turun naik kereta, pindah-pindah tempat, mereka tak rasa apa-apa. Allah dah bagi mereka rasa cinta. Walaupun pada peringkat awal tu mungkin dipaksa-paksa lah, dipaksa. Macam kita lah, mula-mula kita paksa diri kita. Nafsu ni dia tak akan setuju. Dia akan momok dengan kita 2 jam penat. Ni balik kerja ni penat, dia kata. Penat. Tapi dengan izin Allah, pastilah Allah itu membantu bila ada kesungguhan dalam hati kita. Maksudnya mesti sungguh ni mesti ada. Mesti ada kesungguhan. Kalau tak ada kesungguhan, nanti tak siapa bantu kita dalam taat. Pastinya hanya pembantu, ada satu kuasa yang boleh bantu, itulah Allah. Ada satu kuasa saja yang boleh mudahkan kita dalam taat, itu nama dia Allah. Sama juga macam ni. Nak elak rasa dengki, kenapa? Dengki aja terpadamlah amal. Dengki aja terpadamlah amal. Dia bunyi au. Okey, kita pakai ni ya. Okey. Macam mana? Cantik. Okey, pian dengar. Okey, dengar. Okey. Okey. Dia kata tadi apa? Bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Kalau kita masih ada seteru lah. Dan kita tak boleh trade. Kita tak boleh trade apa kita tak boleh layan. Kita tak boleh imbangi kawan musuh. Tak boleh trade sama. Kita rasa benci kat musuh ni, kita rasa suka kawan ni. Dan benci itu nantilah yang akan mendatangkan. Kalau engkau tak kuasa nak bezakan, dia kata engkau tak boleh nyamakan antara kawanmu dan seteru. Ada orang dia tak suka dengan orang, tapi dia tegur dia biasa je. Dia boleh buat macam biasa tau. Dia angkat tangan, dia gitu, dia gini, dia okey. Walaupun dalam hati kata dia tak suka budak ni, tapi dia boleh tu. Ada orang tak boleh. Ada orang dia nampak je dia lari. Hatta tak surau sekalipun. Kawan ni sembahyang belah sini, dia lari belah sini. Padahal satu safal ni kosong lagi. Dia tak nak, kenapa? Ni budaknya aku tak suka. Kalau kita tak boleh nak menyamakan, ada orang dia steady je. Aku memang tak suka cara kau, tapi kita tidak bermusuh. Biasalah, tegur macam biasa. Tapi memang ada benda tak setuju. Tapi permusuhan itu tak ada. Ada orang dia boleh kawal hati dia gitu. Ni dikatakan di hati dia lebih baik lah. Dia boleh kawal. Ada orang tak boleh. Dia tak boleh. Dia pantang tengok. Pantang tengok. Bukan kata dia tengok orang ni, dia tengok kereta orang ni pun dia benci. Ada orang sampai dekat tu parking dekat bawah kosong. Ni kereta dia. Tak nak, parking tempat lain. Ni very bad. Anak orang tu pun dia tak suka. Tengok anak orang tu, ni anak dia ni, keturunan dia. Pun tak suka juga. Kadang-kadang punca kecil je, berselisih faham, masa mesyuarat surau. Tu je. Dia nak minum kopi, mulut Nabi. Kawan dia kata, teh lah, kopi angin, dia kata. Teh, aku nak kopi. Itu kecilnya. Kecilnya.
Kecil sangat. Tak patut nak bertengkar pun, orang dengar pun ketawa lah, betul tak patut nak bertengkar lah. Hal-hal pejabat kadang-kadang kita bergaduh-gaduh, yang kaya bukan kita, baru kita kaya, apa kita gaduh, betul tak? Itu dalam ayuhal walad kata apa? Apa kata Imam Hatim Al-Asam? Aku nampak manusia bergaduh, mengumpat keji, memusuh-musuh kerana harta, kerana pangkat, kerana dunia. Akhirnya aku tahu musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Syaitan ni patut kita gaduh. Kita derhaka dengan dia, kita berbalah dengan dia. Tapi dikata manusia mengambil manusia sebagai musuh. Tak patut. Tak patut. Jadi daripada musuh ni datangnya dengki. Kita dah belajarkan. Dengki datang dengan 3 sebab. Apa dia yang kita belajar tadi? Satu, takbur. Satu, seteru, bermusuh. Satu lagi, keji nafsu. Ini 3 sebab dengki. Jangan ada 3 benda ni, nanti datang dengki. Datang dengki, habis amalan kita kena bakar. Habis kita. Ni sangat meletih lah. Dah lah amal dan Allah terima ni tak banyak mana, tak tahulah. Dengan kelalaian, dengan kesilapan, dengan apa, dengan semayang ni macam-macam lah, ingat. Ada dah Allah terima, mudah-mudahan. Dah terima, janganlah hapuskan dia dengan dengki. Jangan padam dia buku amal ni dengan dengki. Jadi tak nak padam, kenal mancis dia. Mancis yang memadamkan buku amal. Apa? Seteru. Apa? Tadi sombong, takbur. Apa lagi tadi? Nafsu, perangai buruk. Buruk perangai. Keji nafsu ni buruk perangai. Jangan ada benda ni lah diri kita lah. Minta Allah tolong kita lah. Tolong kita dalam taat dan tolong hindarkan kita daripada maksiat. Kita nak balik ni tak tahu berapa lama. Mungkin ada orang baki dia setahun je. Ada orang baki dia berapa hari dia tinggal tanpa dia sedar. Tapi bila ada benda ni dalam hati kita masih lagi berkeliaran dalam diri kita, ini virus yang sangat menakutkan, yang menyebabkan terhapusnya amal. Lepas tu dia belajar dengki ni betul-betul. Kalau kita ada musuh seteru, bahawa jangan tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Jangan sebut apa-apa benda yang boleh dikategorikan kepada dengki, walaupun kita memang tak suka dekat dia. Lepas tu nak kena lawan. Yang dikatakan ulama kata apa? Pekerjaan dia apa? Engkau suka apa yang dia dapat. Katalah kita memang tak suka dengan dia, dalam pekerjaan tak suka dengan dia, dia asyik bangkang kita cakap dalam syarat, tiba-tiba dia naik pangkat. Jadi nak hilangkan dengki tu pada nikmat yang dapat tu, kita pergi jumpa dia, kita kata apa? Tahniah. Walaupun ni hati menggigil ni, hati geram ni, dia lawan aku dalam meeting, selalu dia naik pangkat. Hati cakap, macam mana dia dapat naik pangkat ni? Dia mandrem apa benda dengan bos ni. Dia dah cakap macam-macam. Tapi jangan zahirkan. Zahirkan je, buku amal habis. Ni dalam organisasi selalu berlaku ni. Itu nama dia apa? Dengki. Jangan zahirkan ketidaksukaan kita dia dapat pangkat. Jangan berbincang pasal orang lain. Jangan makan-makan dia kata, kau tahu tak? Benda. Rupanya budak ni pun tak suka dengan dia. Oh tu, aku dah lama tak kenal dengan dia. Jadi mula datang apa? Mula datang umpat. Kau tahu tak dia naik pangkat tau? Oh ya, dia naik pangkat. Alah, besok dia kena tukar, besok naik pangkat, duduk dekat ulu dunia sana, padan muka dia. Itu apa nama? Itu nama dengki. Itu nama dengki. Baru dia tahulah besok dia jadi single husband, apa nama tu? Apa? Kalau duduk jauh-jauh, PJJ. Apa macam? PJJ, jumpa bini 2 minggu sekali. Baru dia tahu, naik pangkat dia kata naik gaji 300, ulang balik dia kata ke rumah ni bulan makan 500. Baru padan muka dia. Dia ingat dia ni jangan cakap. Janganlah keluarkan dari lidah kita perkataan ni. Janganlah keluarkan. Kita kata nanti dia naik pangkat, baguslah dia naik pangkat. Tapi itulah kalau dia banyak belanja nanti kesian pula dia. Kita patut kata gitu kesian dia nanti. Tak apa. Jangan kata padan muka dia, bulan balik tengok anak besok. Besok duduk tukar jauh-jauh, anak sakit. Baru tahu bawa padan muka dia. Jangan cakap. Nak cakap kita patut doakan anak dia sihat. Betul tak? Dia boleh kerja dengan baik. Walaupun kita tak suka. Jadi jangan mulakan punca dengan apa?
tak suka. Dia cakap kita geram dengan dia. Kita cakap dengan dia, kita apa? Allah dah takdir dah. Allah dah takdirkan dia cakap aku itu. Jadi hati kita sakit. Bila hati kita sakit, jasad kita sakit, kita sabar, maka Allah hapuskan dosa. Mungkin dulu kita pernah sakitkan hati orang, betul tak? Kita pernah sakitkan hati cikgu kita dah balik. Allah sayang kita, dia hapuskan dosa tu kat dunia. Dengan apa? Orang sakitkan hati kita pula. Orang sakitkan hati kita pula. Kenapa? Allah nak hapuskan dosa sakit hati supaya orang ni tak boleh tuntut. Kenapa? Allah Ta'ala dengan rahmat dia balas kita atas muka bumi. Jadi atas dunia, atas akhirat nanti tak ada balasan. Kenapa tak ada balasan? Kat dunia dah kena balasan. Kalau berfikir secara positif itu, kita kata Alhamdulillah ya Allah, mungkin dulu aku ada buat salah dengan orang, hari ni orang buat kat aku. Kalau fikir itu okeylah. Kalau tidak nanti terasa tak puas hati je. Rasa dengki, rasa geram je, marah je. Jadi jangan zahirkan dengki ni pada musuh ni. Jangan zahirkan dengki itu dengan lidah engkau. Jangan sebut pada muka, jangan. Dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar. Yang bangsa ikhtiar. Jangan buat sesuatu dari segi pekerjaan, jangan buat sesuatu dari segi lidah, jangan buat sesuatu dengan anggota. Pandang dia macam tu. Tengok dia naik pentas, mulut tak cakap, anggota cakap. Macam mana? Mata. Mata tu ada pandangan serong Tengok dia beli kereta baru, orang yang kita suka ni, tengok kereta dia parking. Itu dengki dengan mata. Jangan lahirkan dengan mata. Jangan lahirkan dengan lidah. Jangan lahirkan dengan perbuatan. Dengar dia kereta dia accident, dengan anggota cakap, jangan sebutlah. Orang datang surau, dia watak dia bukan begitu. Orang datang surau, watak dia bukan gitu. Orang datang surau, dia ada ilmu. Orang datang surau, peribadi dia terpandu. Dia bukan watak, dia bukan gitu. Dia tahu nak kontrol geram dia kat mana. Dia tak dia cakap, ni padan muka kau, lantak dia dapat macam ni. Bagus. Aku dengar dia begini. Bagus. Ini maknanya dia dapat bala, kita suka. Itu nama dia dengki. Dia dapat nikmat, kita tak suka, itu nama dia dengki. Ini dua kategori dengki. Tahu tak? Dibakar buku amal. Tanpa sedar Jadi benda ni berlaku kat siapa? Tak sesuai. Kalau orang kita suka, kita tak akan buat begitu. Sebab tu, maafkan orang. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 34, pergilah engkau pada keampunan Allah, pergilah engkau pada syurga yang seluas-luasnya sebidang langit dan bumi. Syurga ni besar langit dan bumi. Syurga. Iaitu untuk orang-orang bertakwa. Siapa? Orang yang derma dalam ayat 134 tu, orang yang derma pada susah dan senang. Tak ada duit pun derma, ada duit pun derma. Mungkin tak ada duit, derma sikit. Begitulah. Lepas tu orang yang apa? Orang yang menahan marah dia. Dan nombor 3, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah janji dalam Quran, Allah nak ampunkan dosa dia, Allah nak bagi dia syurga. Maafkan orang je. Orang buat salah, cakap dalam diri kita, saya maafkan dia. Ada orang datang kat kita, kau tahu tak, dia kutuk engkau depan aku macam-macam tau. Cakap, saya maafkan dia. Kenapa? Allah kata dalam Quran, orang yang memaafkan orang ini diberi di syurga sebidang-bidang langit dan bumi. Allah dah jadi syurga. Kita tak maafkan, kita sakit hati pun nak buat apa? Betul tak? Kita geramkan dia, hati dia sakit, hati dia tak nak apa. Yang mudarat kita. Lagi satu, nanti keluar perkataan padan muka dia, dah dengki pula, amal pula dah habis. Jadi yang terbaik apa? Maafkan. Jangan cakap aku tak maafkan dia 7 keturunan. Amboi. Hal kecil je. Hal kecil. Dia kata kita bodoh. Itu je. Tak apalah bodoh lah. Apa salahnya bodoh? Aku belajarlah bagi pandai.
Dia kutuk kita, dia kata kita belagak. Contohlah, tak belagak tapi dia kata kita belagak. Dia kata kita gitu, dia kata kita gini. Kita kecil hati. Menyebabkan kita jadi seteru dengan dia. Nak buat apa? Kadang-kadang dia cakap benda-benda yang tak pelik-pelik, yang tak patut cakap lah pada seorang kawan. Lepas tu orang putih dia ada satu benda dalam buku dia lah. When idiot speak, tu idiot lah. Tu tak idiot. Orang bodoh lah. Don't respond. Don't respond. Once you respond, it will become apa yang? Apa Zan? Korang English dapat A kan? SPM. Aku English dulu kata gagal SPM dulu. When idiot speak, don't respond. Once you respond, it will become two idiots. Faham? Kau jangan layan, kau jangan lawan. Nanti akan kelihatan dua orang bodoh. Siapa yang bodoh seorang ni? Orang yang respon je lah. Dia dah bodoh satu hal. Jangan kita cakap, jangan kita ikut level akal dia. Kita ada level akal kita sendiri. Yang Allah beri hasil daripada ilmu. Kita baca, belajar dekat guru. Dia baca dekat kita. Apa dia? Biarlah dia. Kenapa? Dia akal dia kurang, dia bodoh. Kalau dia akal dia betul, takkan dia cakap betul itu. Satu nak mengelak seteru. Hasil seteru adalah dengki. Hasil dengki adalah penghapusan buku amal. Jangan engkau zahirkan pada lidah engkau. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasum lam taslam minha hadhil ummatul hasadu wazanun wa apa tu tiaratu ala nabiukum bil mahdi inha idza zananta la tuhaq wala tuhaq idza tafala tabli wa idza tatayyir tafabli. Bermula tiga salasun perkara tiada sejahtera daripadanya. Salasun lam taslim minha hadhil ummatul hasad. Tiada sejahtera, tiga perkara tiada sejahtera daripada umat oleh ini umat. Maknanya tiga benda ni dia akan kena pada ini umat. Pertama, al-hasadu, dengki, az-zannu, wattiyaratul, tiga jahat sangka. Empat, bercanding. Apakah yang adakah dengan tempat tu ada berduri? Oh, bercanding ni saya lupa lah. Ada dulu guru cakap bercanding. Bercanding ni kira macam empat pun ada. Mengadu domba pun. Apa macam bercandingnya? Kalau dengar dia katakan bercanding. Yap, kita tengok kejap lain. Dia sahabat ada mengadu domba atau mengumpat. Dekat kitab Jawi saya ada, dulu saya tulis. Tapi kitab Jawi dah hancur. Dulu belajar lama sangat benda tu. Okey. Sekejap Tadi kejap kat sini. Ni dia ramalan-ramalan. Percaya petanda buruk daripada burung. Orang Arab dulu kalau dia nak bersafir, ada burung lalu depan dia patah balik. Itu macam petanda buruk lah. Maknanya dia kata jangan buat. Kadang-kadang ada orang kan dia
dia punya gelas pecah. Oh, dia kata ni ada nasi malang ni. Tidak. Tidak. Itu tidak. Pinggan retak. Wah, ni nasi malang ni. Cemil retak. Oh, ni nasi malang. Ada orang yang dia berfikir gitu. Begitu. Dia nak keluar rumah, dia nampak tikus lalu. Oh, ni nasi tak baik. Macam mana nak tikus dari mana ni? Dan rumah kau macam tikus lalu. Ni dia kata bercanding ni apa? Dia kata bercanding. Orang Arab dulu dia kata ni bercanding ni percaya petanda buruk daripada burung. Jangan gini, jangan percaya benda-benda gini. Satu dia kata umat ini akan kena hasad, jangkit dengki. Umat ini akan kena jahat sangka. Umat ini akan kena bercanding. Adakah tiada aku kabarkan akan kamu daripada tempat keluar? Bersembah bertanya sahabat, kabarkan olehmu wahai Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka engkau akan sangka jahat, maka engkau jangan tahqiqkan. Tahqiq ni putuskan. Jangan putuskan. Kita sangka jahat kat orang, kita jangan sambungkan lagi. Kadang kita sangka jahat kat orang ni. Kita tengok orang tu pergi pasar, bini dia jalan sini, laki dia jalan sini. Kita kata dia ni macam ada problem je rumah tangga. Jangan cakap ni lah. Maksudnya kita sangka benda tak baik dalam keluarga dia. Kalau kita macam dingin ni, apa yang kita kena buat, elok kita doakan dia lah. Doakan dia. Kita tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga dia kan. Kita doakan lah. Moga-moga tak baik itu baik-baik sajalah. Baik saja. Sangka. Ya. Dia macam percaya benda lain boleh beri mudarat lah. Dia selalunya orang jahiliah ni dia percaya pada burung-burung. Kalau burung tu lintas depan dia, batalkan musafir. Ini burung ni hantar signal lah. Signal yang tidak baik. So, Nabi tak bagi buat itu. Nabi tak bagi buat itu. Okey. Apabila engkau menyangka akan segala jahat, maka engkau tahqiqkan, erti jangan engkau kerjakan yang akan tuntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu daripada mengerjakan akan dituntutnya. Jangan teruskan sangka ni. Jangan teruskan sangka ni. Ini bahaya ni, sangka-sangka ni. Kita nampak orang rajin sembahyang sunat, kita kata ni macam qada semayang ni. Kita kata gitulah. Ini mesti confirm ni. Dulu sekolah tak semayang. Banyak semayang antara maghrib dan isyak. Padahal dia semayang sunat awabin, mana kita tahu, betul tak? Kadang dia semayang sunat ajat, mana kita tahu. Dan kita pun tak tahu. Jangan sangka tak baik. Kalau betul pun dia qada semayang, tak apalah. Dia buat benda yang baik, betul tak? Jangan sangka-sangka bukan-bukan. Jangan sangka-sangka bukan-bukan. Memang sunat 2 rakaat sebelum. Dia tambah lagi 2 rakaat. Ini qada subuh ni. Amboi mana. Ni sangka ni apa tau? Sangka ni dibisik-bisik syaitan ni. Ni sangka tak baik lah. Jangan sangka tak baik dengan orang lah. Kita tak tahu nasib kita kan. Apa yang kita nak sibuk kan. Kita tak tahu nasib kita. Imam Ghazali sebut dalam kitab kecil orang lain, dia tak beri mudarat pada engkau. Dosa besar orang lain, dia tak beri mudarat pada engkau. Kalau dia jahat pun doakanlah dia. Kalau dakwah dia. Tak beri mudarat pada engkau. Jangan kutuk, jangan kata, jangan hina. Tetapi dosa kecil engkau, kalau Allah tak ampunkan, engkau akan terjun ke neraka. Kecil Jadi dia kata apa? Imam Ghazali kata, ambil tahu dosa engkau. Lagi bagus. Daripada ambil tahu dosa orang. Ambil tahu dosa diri kita. Cek, hari ni zikir berapa kali? Selawat berapa kali? Istighfar berapa kali? Baca Quran berapa lain? Tapi aku tengok muka wali-wali depan ni paling kurang 3 juzuk. Paling kurang. Macam paling kurang 3 juzuk. Dia haram. Tapi dalam kitab kata beza sangka buruk dengan berjaga-jaga atau lain. Kita pergi mana motor baru beli. Motor apa San? Motor baru RSZ. RSZ zaman Abang Jamal dulu RSZ. Kalau terer sikit Abang Jamal RD RSZ. Kalau orang 60-an dulu bawa motor RSZ
seluar yang besar tu apa? Seluar apa tu kalau kaki besar tu bang? Bunyi pelepak pada motor. Baju ketat butang tak pakai. Pakai apa? Pakai rantai tangkuk harimau. Pergi mana-mana tinggal kunci kat motor. Kenapa? Apa satu buruk dengan orang ni, orang curi motor kau? Bukan. Ini bengong kan? Pergi masuk tandas, tinggalkan handphone kat luar. Takut termasuk lubang jamban, tinggal kat luar. Kenapa tinggal luar? Nanti orang curi. Kau tak baik sangka buruk dengan orang ni, bukan. Memang hilang. Itu bukan sangka buruk. Itu tak hati-hati. Tak jaga harta. Betul? Tinggalkan duit kat luar, tinggalkan kunci. Rumah jangan kunci, biarkan terbuka malam-malam. Nanti orang masuk curi. Kau ni sangka buruk dengan orang. Itu bukan. Itu bukan. Kita disuruh jaga harta, jaga diri, jaga akal, betul tak? Jaga agama. Itu bukan sangka buruk. Itu menjaga keselamatan. Itu beza tu. Dan apabila engkau dengki, maka engkau melampaui. Artinya, jika mendapat engkau dalam hati engkau akan suatu dia berdengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Simpan. Jangan bagi keluar kat mulut lah. Jangan bagi keluar kat mulut ngumpat. Jangan bagi keluar kat mulut dengki. Lepas tu dalam perjalanan datang masjid, Rasulullah ada ajar doa kan. Ya Allah, berilah hati aku cahaya, berilah lisan aku cahaya, berilah pendengaran aku cahaya, berilah penglihatan aku cahaya, berilah depan aku cahaya, berilah belakang aku cahaya, berilah atas aku cahaya, berilah bawah aku cahaya. Penutupnya, ya Allah, berilah aku cahaya. Bila mulut ada cahaya, cahaya apa ni? Cahaya ilmu. Cahaya tu ialah ilmu, amal, iman, takwa. Dia tak keluar lah perkataan dengki. Dia dapat cahaya. Telinga dapat cahaya, dia tak dengar benda ngumpat, tak dengar benda lalai, tak dengar benda tak baik, tak dengar benda yang sia-sia. Mata dapat cahaya, dia tak tengok benda-benda yang tak baik. Hatta benda-benda makruh pun tak buat. Tengok najis yang keluar semasa buang air besar, tengok kemaluan masa buang air besar, dia tak buat. Dia tak buat. Kenapa? Makruh, dia tak buat. Kenapa? Mata dia dilimpahi oleh Allah beri dia cahaya. Tu cahaya tu. Lepas tu guru kata dulu baca Ashabul Kahfi hari Jumaat, Rasulullah kata dia akan mendapat cahaya sampai Jumaat akan datang. Betul tak? Ni hadis ni popular lah. Ulama ada tafsir macam-macam lah. Antaranya dulu guru kami cakap apa? Cahaya itulah rezekinya halal, cahaya itulah ilmu, cahaya itulah tauhid, cahaya itulah bahagia hati, cahaya itulah tenang jiwa, cahaya itulah mudah taat, cahaya itulah terhindar dari maksiat. Apa saja kebaikan, itu nama cahaya. Lepas tu jangan tinggal baca Ashabul Kahfi ni. 110 ayat kalau baca dalam 25 minit agaknya. Kalau budak-budak tahfiz ni sekejap dia baca, 15 minit dah habis, 10 minit pun habis dengan tengok. Tapi dia orang baca cara dia orang lah. Kita ni dengan terkial-kial dengan mata tak nampak dah tua. Baca 5 muka kan buka spek pula, mata dah berair, macam-macam lah. Tapi tak apalah, Allah memperlihatkan benda itu sebagai usaha kita yang bagus lah. Dulu saya dekat Kedah dulu kan, masa orang buat kerja highway lah. Highway mana? Kulim Batua tu. Saya tak ingat lah. Ada korektor ni dia cerita dengan kawan saya cerita dengan saya. Mereka terpaksa mengalihkan kubur lama. Buat highway ke buat apa dulu? Kubur lama lah. Ada 8 kubur lama. Kubur ni lama betul, 20 tahun, 30 tahun. Yang tanah ni sana persendirian rupanya. Jadi ada satu kubur ni, dia dah meninggal 18 tahun. Pakcik ni dah meninggal 80 tahun. 18 tahun. Dia meninggal pada usia katanya 88 lah. Daripada rekod yang diorang ada tu 88 usia dia meninggal bertahun. Tapi jasad dia ni cantik. Hatta dia punya kain kapan pun tak kuning. Macam orang baru tanam. Jadi korektor yang mengalihkan ni pun terperanjat lah. Keluarga dia datang lah masa tengok mengalih tu. Habis keluarga dia menangis lah tengok. Menangis gembira lah tengok bapak dia, datuk dia macam ni kan. Jadi adalah kawan-kawan dia tanya apa amalan dia, betul tak? Kalau macam ni orang tanya amalan dia. Dia kata dia ni kuat baca Quran.
sampai mata dia rabun, pakai spek pun tak boleh. Tak tahulah sakit apa. Akhirnya dia tengok macam ni, akhirnya dia buat macam ni, nampaklah tapi tak jelas jugalah. Akhirnya dia potong, orang kampung kan, dia potong bulu yang muat-muat macam ni tau, besar ni. Dia buat apa tau? Dia baca Quran pakai buluh. Maknanya dia tak boleh fokus pada tu. Dia nampak, tadi dia baca lambat lah. Itulah buluh dia masuk dalam jubah dia pergi masjid. Orang tengok. Dia nak baca Quran juga. Cuba juga macam mana. Saya ada satu pelajar kan, dia kalau belajar, dia duduk dekat pejabat ni belajar, dia duduk sini. Nah, nampak? Dagu dia kat sini. Dulu saya tak tahu kenapa dia buat begitu. Dia tidur ke, saya kata. Dia ni 75% buta. Dia itulah lebih kurang. Dia bukan 100%. Saya tak tahu. Lama saya tahu dia ni memang macam buta lah, orang OKU lah. Dan dia pernah tunjuk Jibril surah Yasin. Bukan Jibril. Apa? Jibril pula. Jibril lah, Jibril pula. Jibril malaikat. Tu silap cakap. Braille. Itu yang English Braille tu Syam. Sebut Braille pula nanti. Braille. Dia tunjuk saya buku kosong lah. Dia kata Ustaz ni surah Yasin Braille. Saya pegang lah juga. Memang saya tak tahu baca lah kalau Braille. Dia tunjuk saya. Dia buka tengah, lalu dia boleh baca. Dia belajar lah. Tu saya kata kesungguhan ni yang Allah pandang lah. Mungkin dia tak rapat sangat 100% kan, dengan mata tak nampak, mungkin yalah orang OKU kan. Mata tak nampak, mungkin kurang faham, betul tak? Kita datang surau ni belajar dalam kepayahan penat kerja, letih tapi datang juga. Usaha juga, rakam lagi, pikul lah. Ni benda apa nama ni? Tiang ni, tripod. Kadang-kadang kalau kabut dah lambat buat puk terkepit tangan pula. Geramnya aku tripod ni, terkepit tangan pula. Tapi datang juga. Kenapa? Ya Allah, terima kasih kau izinkan aku datang. Kena minta cakap terima kasih pada orang yang bagi permission. Orang yang bagi permission. Siapa? Kuasa yang bagi permission, bukan orang maaf Kuasa yang bagi permission. Siapa yang mengizinkan setiap gerak taat, itulah Allah. Siapa yang mengizinkan setiap gerak taat, setiap gerak, itulah Allah. Cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni tak layak, ya Allah, dosa aku banyak. Tapi engkau beri aku izin sikit usaha aku pada mengimarahkan ilmu, aku rakam, aku pakai kawan. Sikit aja usaha aku, ya Allah. Ya Allah, engkau beri aku. Tak ada istimewa aku ni, ya Allah. Engkau beri aku, ya Allah, tak ada istimewa aku. Jangan cakap aku ni special. Jangan cakap kalau aku tak ada surau ni tutup. Amboi. Who are you to say that? Who are you? Kalau aku tak ada Putrajaya ni tak ada tau. Amboi. Siapa engkau? Betul siapa kita ni? Kita ni Allah boleh matikan sekarang. Kita ni Allah boleh matikan besok. Kita ni tak boleh tahan, even kentut keluar pun kita tak tahan. Siapa kita? Nak tidur pun tak tahan. Ini tak boleh nak mati. Tidur 3 hari tahan, jangan tidur. Tak boleh. Lemahnya kita ni Jadi bila Allah beri kekuatan dalam taat ni, Allah, kita ada musuh, tapi Allah izinkan kita tak zahirkan dengki. Wah, ni satu benda yang baik lah. Itu benda baik. Okey, Alung, azan. Artinya jika mendapat engkau dalam hati engkau akan sesuatu dia berdengki, jangan engkau kerjakan dengan dia. Kita tak boleh beza musuh kita. Ini engkau, ini musuh engkau, ini kawan engkau. Jadi antara sumber dengki ni bila bermusuh dengan dia. Satu dia kata jangan zahirkan pada lidah, jangan zahirkan pada perbuatan,
dan jangan zahirkan pada apa saja kaedah menyebabkan terhasilnya dengki. Terhasilnya dengki. Okey. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfahani daripada Al-Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal, artinya mengangkat akan dia oleh tabi'i kepada Nabi SAW. Hasan Al-Basri ni ada satu perkataan dulu yang guru suka cakap lah. Apa Hasan Al-Basri kata? Perkataan dulu guru suka sebut perkataan ni. Tanda Allah hina manusia. Tu. Ini adalah perkataan Hasan Al-Basri sebut. Tanda Allah hina akan manusia. Tanda Allah hina seorang manusia ni, dia kata apa? Apabila diberikan dalam hatinya, apabila diberikan dalam hati manusia itu rasa zuhud pada menuntut ilmu. Zuhud ni maksud apa? Zuhud ni maksud tak minat, zuhud ni maksud tak suka, zuhud ni maksud tak ambil perhatian. Patutnya zuhud pada dunia. Tanda Allah hina manusia tu diberikan rasa zuhud pada menuntut ilmu. Itu tanda Allah hina. Maknanya tak seronok belajar, tak nak belajar, belajar pun lebih kurang, dengar gini gitu lah, tak serius. Patutnya zuhud pada dunia, tak serius dengan pada dunia ni. Tapi zuhud pada dia akan menuntut ilmu. Itu tanda apa? Tanda Allah hina seorang manusia. Cukuplah nak tengok tu. Jadi kalau kita tak seronok nak belajar agama ni hina yang tak bagus tau. Ini hina tak baik. Hina tak baik. Okey. Nombor 2, bahawa benci engkau dengan sifat buruk. Sifat buruk apa? Sifat buruk benci engkau daripada diri engkau. Sifat buruk apa? Sifat buruk dirimu sendiri. Akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Nombor 2, kau kena sedar buruknya perangai kau. Apa buruk perangai kau? Bila orang dapat nikmat tu hilang daripada orang tu, kau seronok. Itu nama dengki. Jadi kita tahu ni apa? Ni sifat buruk tu yang ada kat kita. Patut simpati lah. Patut simpati. Jadi benda simpati ni dia tak boleh datang kalau dekat musuh. Kalau kat musuh jadi apa-apa, mesti dia seronok lah. Dia mampu lagi bagus lah. Tengok Rasulullah. Ni contoh terbaik ni Rasulullah lah. Dia jalan dekat Madinah, dia nampak ada orang tua angkat barang. Dia tanya, wahai ibu nak pergi mana ni? Aku nak pindah sini, dia kata. Kenapa ibu nak pindah sini? Aku benci ya seorang lelaki ni. Orang selalu sebut nama dia. Azan lah. Ibu nak pindah mana? Aku nak pindah jauh. Tak apa ibu, saya tolong angkat barang. Masa Nabi angkat barang tu, dia tanya perempuan tua ni, siapa lelakinya ibu tak suka tu? Ada seorang tu lah, nama Muhammad, dia kata. Dia tak tahu yang angkat barang ni Nabi Muhammad ni. Jadi dia angkat dari mana? Azan ini cukup, aku nak duduk sini, aku tak nak duduk dekat Madinah. Aku benci dengan dia. Lalu perempuan tanya, baik engkau kau tolong aku angkat barang. Siapa nama engkau? Akulah Muhammad tu. Tak jadi. Oh baik engkau. Rupanya engkau ni orang baik. Angkat balik barang aku, pindah balik. Tak dia pindah. Kalau kita nampak orang nak pindah, kita ni kenapa pindah? Saya pindah ni sebab saya menyampah turau ni lah. Saya menyampah AJK. AJK yang mana? Dia sebut. Satu nama Abang Jamal, satu nama Sufian, satu nama Syam. 3 orang ni aku tak boleh tengok muka dia, aku nak pindah rumah. Padahal kita kat rumah dia ni. Boleh tak? Tak apalah, saya tolong angkat kat lori. Boleh Syam? Kalau boleh, awak siapa-siapa? Syam. Saya lah Syam tu. Oh, berkampus dia sendiri. Okey. Tapi Syam bukan gitu kan. Syam, tak apa, saya tolong angkat barang. Mana lagi nak angkat, saya angkat barang. Baiknya awak siapa? Saya lah Syam yang awak benci tu. Baik punya awak Syam. Pindah balik dah Syam, tak jadi pindah rumah. Amboi, para wali gitulah. Allah. Kalau boleh buat lah Syam. Kalau tidak, kau pergi pindah lagi bagus. Betul tak? Rasulullah dah tunjuk contoh bagi orang Yahudi buta makan. Orang tua digigit tu bagi kecil.
Dia mamah tu gigit, suap makanan. Sambil suap makanan, orang tua ni mencaci, aku benci seorang lelaki nama Muhammad, dia kata. Padahal hanya suap ni Rasulullah ni. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar tanya dengan anak dia, Aisyah, apakah yang suami engkau Rasulullah buat yang aku tak pernah buat? Dia aku nak buat. Dia kata, Rasulullah ni bila dia lapang, dia akan pergi ke pinggir kota Madinah, dia jumpa seorang Yahudi, orang miskin yang buta, kerja dia suapkan makanan dekat orang tu. Oh, aku nak buat. Dan Abu Bakar pergi, ya, suapkan makanan. Dia kata, orang buta tanya, siapa engkau? Akulah yang selalu bagi makan tu. Bukan. Orang selalu bagi makan tu, dia koyak makanan yang kecil-kecil. Sebab aku dah tua, dia koyakkan kecil-kecil. Dia kata, mana orang tu? Dia kata, dia berkata, orang tu dah wafat. Siapa sebenarnya orang tu? Dia kata, orang tu lah nama dia Muhammad. Menangis ni. Dia sambil Rasulullah bagi dia makan tu, dia caci Rasulullah ni. Rasulullah tak kisah, bagi je makan. Dia caci aku, bagi makan. Itu dikatakan akhlak mulia tu berbuat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Wah, boleh buat itu. Itu Rasulullah dia tunjuk. Orang hentam kita, orang kutuk kita, orang kata kita gini, kita jumpa dia, kita senyum. Tanya khabar lagi. Lepas tu jadi dia beli hadiah ni sama jadi Kita tahu dia hentam kita macam-macam ni. Bagi hadiah ni menggigil dengan ni. Tahan, pegang, jam gigil. Sampai jadi, semoga panjang umur. Padahal dia kutuk kita macam. Itu akhlak mulia. Macam pokok lah orang kata kan. Orang baling dengan kayu, dia bagi buah. Dia bagi buah. Jadi, kalau kita ada musuh yang kita tak boleh nak kawal untuk rasa dengki, pertama, jangan lahirkan. Kedua, benci engkau akan perangai buruk engkau. Apa dia? Yang suka dengki. Maka apabila menyertai oleh benci engkau, benci kat diri kita lah yang perangai tak baik ini, yang menyebabkan dia oleh agama engkau, oleh agama dengan suka engkau akan hilang nikmat, yang menyebabkan dia oleh tabiat percaya tertolak engkau daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Maknanya kena benci apa perangai tak baik kita kena benci. Kita kena benci. Kita kena benci. Dengki, ada rasa dengki, kita kena benci. Jangan biarkan dia berlalu. Jangan biarkan kata, aku tak kisah, aku tak kira. Dia kata. Kadang-kadang orang kata, jangan, kau benci buku amal hilang. Aku tak boleh, dia kata. Kau jangan buat ni, nanti masuk neraka. Neraka lah. Ini yang jadi belarutan ni. Ingat neraka macam api lighter ke? Ingat neraka macam api dapur gas rumah kita ke? Boleh cakap begitu ke? Jangan cakap pada gini Tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat kerana tiada kuasa atas engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan, kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia melainkan mereka yang putus pendidikannya daripada makhluk. Maknanya dia tak peduli lah makhluk dapat nikmat, alhamdulillah, dia tak peduli lah. Dia tak kira, dia tak kisah. Apa maksud dia? Dia hendaklah dikatakan menerima takdir Allah itu dengan baik. Okey. Apa lagi kita habiskan dah? Bahkan mengetahui ia dengan yakin, bahkan bahawasanya yang punya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada ia isi syurga. Walaupun nak dengki dia dapat nikmat, dia pun macam kita juga. Sama ada last masuk neraka, last masuk syurga. Sama je, tak ada beza. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi berapaan akan dia oleh nikmat tu. Dia dapat naik pangkat, dia dapat apa, tapi kalau Allah dia masuk syurga, dia masuk neraka pun tak guna. Tak guna. Jadi nikmat ini tidak ada memberi apa-apa kebaikan pada dia di akhirat. Apa kita dengki? Ya, dia dapat. Betul tak? Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmat itu dengan nikmat yang syurga, bahkan melihat dia akan segala makhluk. Kalau dia dapat nikmat besar mana pun, tapi kalau akhirnya masuk syurga, nikmat itu pun tak ada makna juga. Nak bandingkan dengan nikmat apa yang Allah beri, apa dia? Syurga. Lepas tu panggilan yang paling indah bila orang nak mati,
Allah panggil dengan perkataan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil dengan itulah. Allah reza dan dia reza nak balik pada Allah. Itu kalau manusia dengar nak mati, lepas tu malaikat panggil, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dalam keampunan dan keredaan Tuhanmu. Roh ni dipanggil dengan panggilan yang membawa dia pada keampunan, yang bawa dia pada reda. Siapa yang direzekikan, kita sama-sama doa lah. Moga-moga dengan berkat kita hadir majlis ilmu ni, Allah beri kita panggilan yang baik. Yang malaikat mau panggil apa? Ya Allah, wahai manusia, keluarlah engkau dalam keredaan dan keampunan Tuhanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Minta Allah lindung kita, janganlah dipanggil kita ni nanti, manusia tu nanti dengan panggilan apa? Keluarlah engkau dalam kemurkaan Tuhanmu. Ini berberat lah. Ini malang lah. Jangan Allah panggil kita gitu lah. Berat tau. Ni kalau panggil maknanya kesudahan depan ni akan jadi tak baik. Dia ada panggil kita, dia reza kita nak balik, dan kita reza nak balik. Biar dia panggil kita macam itulah. Biar dia panggil kita gitu. Itu yang paling baik. Moga-moga nanti dengan rahmat Allah, dia masukkan kita ke dalam syurga. Okey. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluknya, itu hamba bagi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu kekasihnya. Maka kasih ia akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, dan kasih ia bahawa nyata bukan nikmat kekasihnya atas kalian hambanya. Apa? Dia lihat Allah ni kekasih dia. Bila kekasih dia beri pada siapa-siapa pun, dia akan seronok. Kenapa? Ini pemberian daripada kekasih dia. Dan dikasih pada orang dapat nikmat. Bila dikasih pada orang dapat nikmat, dikasih nikmat itu dapat pada orang lain, walaupun tak dapat pada dia, maka hilanglah dengki dia. Ni ubat nak hilang dengki ni. Jadi mula-mula stop dia punya simptom, stop dia punya penyebab, stop penyebab dia. Jangan takbur, jangan bergaduh dengan orang, dan jangan ada perangai buruk. Jangan ada perangai buruk, keji nafsu. Allah, hai, ilmu dah diberi, punca dah diberi, ubat dah diberi, kaedah dah diberi. Belajar, faham, jangan buat. Itu je lah. Itu je. Okey, nanti insya-Allah jam tu betul jam pukul 9. Betul lah. Ialah pukul 9. Insya-Allah nanti kita sambung bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. InsyaAllah kita sambung sini. Nak cerita kedekut. Kedekut ni pula sifat yang tak baik ni. Bab nombor 5 ni bercerita pasal kedekut. Dan kasih dia akan harta, insyaAllah. Okey. Apa soalannya? Tadi dia jumpa lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak